A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi, kita akan buat ulang kaji untuk bahagian C supaya awak skor betul-betul saya nak mantapkan awak punya bahagian C biar awak dapat full mark dalam 20/20 Okey. So dalam bahagian C untuk tingkatan 4 seperti biasalah kita ada dua tajuk. Kita ada penyelesaian segitiga dan nombor indeks. Jadi kat sini dekat sekolah kamu belajar penyelesaian segitiga, tapi dekat sini kelas tuition kamu belajar nombor indeks sahaja. Mana-mana kalau nak jawab tak ada masalah, tapi jawablah ikut soalan yang senang untuk awak jawab. Okey? Dan saya recommendkan atau saya galakkan awak semua pilih tajuk nombor indeks sebab dia akan jadi senang. Okey? Maksudnya perbandingan antara tajuk indeks dengan penyelesaian segitiga ni, okey, penyelesaian segitiga ni akan melibatkan imajinasi Okey, imajinasi sama ada kita nak kena lakar bentuk segitiga image tu, okey, kena lakar segitiga image dan kita kena gunakan rumus apa, sama ada kita gunakan petua cos, petua sin ataupun kita gunakan rumus luas. Okey, rumus luas pun ada dua jenis. Kita ada semi perimeter, kita ada cara luas Heron lah. Okey, rumus Heron tu. So dekat penyelesaian segitiga ni rumus dia sangat banyak. Okey, dia ada 4 hingga 5 rumus. Dan dekat sini juga dikaitkan dengan rumus tingkatan lower form iaitu teorem Pythagoras dan nisbah trigonometri. So sangat banyak dalam ni. Siapa yang rasa dia mahir dalam segitiga dia boleh jawab soalan ni. Tapi kalau rasa awak baru nak belajar, saya galakkan untuk awak ambil tajuk nombor indeks. Okey, macam mana nak kenal pasti tajuk ni tajuk nombor indeks atau tidak? Biasanya tajuk nombor indeks ni akan cerita pasal indeks indeks harga, indeks gubahan, itu tajuk nombor indeks. Kalau tajuk segitiga, biasanya melibatkan bentuk segitiga ataupun melibatkan sin, cos dan tan ataupun melibatkan trigonometri. Okey? So jadi kita hari ini kita akan fokuskan soalan nombor 2 iaitu soalan nombor indeks yang pertama. Okey, sebabkan tingkatan 4 ni dia keluar 2 kali. So ada 2 soalan nombor indeks. Okey. So kita tengok soalan dia. Jadual 14 menunjukkan indeks harga dan pemberat sepadan bagi 4 jenis makanan pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, kita kena kenal pasti apa yang diberikan dalam tahun. Okey, maksudnya dia ada bagi tahun. Jadi kita kenal pasti tahun yang mana tahun asas dengan tahun yang mana tahun indeks. Okey. So macam ayat yang atas ni, okey, ayat di atas ni dia cakap 2019 berasaskan 2017. Jadi maksudnya dekat sini tahun asas dia adalah tahun 2017 ataupun tahun 2017 ni kita boleh panggil dia sebagai tahun asalan sebab dia ada perkataan asas. Sebabkan ada perkataan asas sahaja, kita dah tahu dah tahun asas tu tahun apa. Okey, tahun 2017. Okey, so bila kita dapat tahu, kena pasti dulu tahun-tahun asas. Okey, so kita catatlah tahun asas ialah 2017. Okey, tahun asas adalah 2017. Ataupun tahun ni adalah asalan. Okey, mana-mana boleh. So sekarang kita ada tahun 2019 di mana bacaan dia adalah tahun 2019 bahagi tahun 2017. So sekarang ni dekat sini dia ada bagi jadual, dia ada bagi indeks harga, dia ada bagi pemberat dan dia ada bagi jenis makanan. Okey. So indeks harga ni dia tak bagi tahu tahun, tapi kat sini dia dah bagi tahu dah siapa berasaskan siapa. Okey. So awak tahu indeks harga ni maksudnya I 19/17. Okey. Sebab 2019 berasaskan 2017. Okey. Sekarang ni ada satu maklumat yang tak lengkap dalam indeks harga iaitu huruf U. Yang ni lah kita nak kena cari. Okey.
Cuma awak dah kenal pasti siapa tahun dia. Yang penting kena kenal pasti dulu siapa tahun dalam nombor indeks. Okay, kita akan masuk kepada soalan A. Okay, minta maaf ya sebab gambar dia agak pudar sebab saya just screenshot sahaja, bukan menaik. Kalau type dia jadi lebih jelas lah. Okay, diberi bahawa harga telur pada tahun 2017 ialah RM8 sesangkak. Okay, sesangkak tu maksudnya satu papan. Ataupun kalau awak rasa keliru, awak boleh tengok bahasa Inggeris. Okay, tray tu adalah papan. Okay. Right. So, sekejap. Sekarang ni harga pada tahun 2017 ialah RM8. Soalan ni dia bagi juga harga ni meningkat ke RM10.40 sepapan pada tahun 2019. So maksudnya dia bagi kat sini dua harga dia bagi terus. Dua harga untuk bahan telur. Telur sahaja. Okey, untuk telur, harga telur. So kat sini kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4 bahan. 4 bahan. Dan harga bagi dalam ni, dalam soalan A ni, dia cerita pasal harga telur sahaja. So maksudnya awak kena fokuskan pada bahan telur ni sahaja. Okay, fokuskan. Okay, kita fokuskan. Dan sekarang ni, awak lihat kat sini, hitungkan nilai U. Dia suruh hitungkan nilai indeks harga bagi telur tersebut. So maksudnya, kita akan gunakan dua rumus. Sekejap saya buka rumus tu. Senang sikit untuk awak nampak. Kalau saya tulis je nanti comot. Okey. Ini adalah rumus dia. So, kita ada rumus 1, kita ada rumus 2. Okey, rumus yang manakah kita akan gunakan? So, awak tuliskan kat ruangan komen 1 atau 2. Okay, kita akan gunakan rumus 1, betul? Sebab 1 ni untuk indeks harga. Sebab dia cerita pasal Q1, Q0. Ni melibatkan tahun lah. Okay, ni indeks. Okay, yang ini gubahan sebab ada topi. Alright, so sekarang ni kita akan gunakan rumus indeks lah sebab cerita dia pasal harga sahaja. Jadi sekarang ni kita letakkan I 19/17 adalah tahun 19 dulu baru tahun 2017. Jadi atas tu tahun 2019 punya harga. Tahun 2019 punya harga kat sini RM10.40. Okey. So awak tulis RM10.40 kat atas. Tulislah 10.4. Okay, 10.4. Ikut dia rumus ni, atas bahagi bawah. So 10.4 bahagi dengan tahun 2017 lah. Ni RM8. Okey, harga dia dah bagi siap-siap dah. Kan? Yang paling wajib adalah darab dengan 100 sebab dia adalah indeks. So darabkan dengan 100. Akhirnya kita akan hasilkan harga, kita akan hasilkan indeks tersebut. Okey, bukan harga, kita akan hasilkan indeks tu. So tak perlu tulis RM. Okey. So kita tulislah tekan kalkulator, kira 10.4 bahagi 8 darab 100. So kita dapat 130. 130 untuk indeks harga ataupun untuk U nilai U. Jadi kat mana kolom dia awak kena tengok. Okey, kolom ni adalah indeks harga. So maksudnya kena gunakan rumus indeks harga Okey, indeks harga. Okey. So sekarang settle lah untuk soalan A sebab dia senang je, dia adalah soalan basic. Soalan basic ni senang lah sebab ada rumus, awak boleh jawab. Sekarang kita akan go through kepada soalan B. Yang ni dia akan jadi satu kekeliruan. Okay, kita lihat sama-sama. Lupa nak bagi tahu. Yang ni awak kena salin jawapan sebab nanti saya nak minta awak uploadkan dekat dalam Google Classroom sebagai tugasan senang lah. Okay, maksudnya dalam kelas ni awak buat terus hantarlah. Jadi tak perlu nak buat sendiri kan. Okay, so ambil masa untuk salin sekali. Catat, kalau terlupa atau tertinggal, saya akan savekan nota ni dan saya akan
bagilah dalam Google Classroom tu, awak kena cari sendiri. Tapak tu saya akan buka nanti. Tapak penghantaran tu saya akan buka. Okey. Tapi penghantaran tu tak kisahlah bila-bila boleh hantar, asalkan hantarlah. Jangan tak hantar. Sebab apa? Sebab saya nak tengok awak ni betul ke buat. Kalau setakat dengar je kita tak boleh nak masuk kita kena buat latihan sekali. So yang ni awak kena salin lah. Soalan tak payah salin sebab kalau awak nak salin pun makan masa kan. So kalau awak rajin awak print lah kalau awak ada printer kat rumah. Tapi kalau tak ada tak payah print. Okay, terus buat jawapan sahaja. Itu saya bagi kelonggaran. Okay. So ini senang lah, awak just buat je jalan kerja dia dan soalan tu boleh dapatkan dekat Google Classroom ataupun dalam grup pun saya dah bagi. Okay. Soalan B. Okay, saya sambung sikit. Indeks gubahan yang mewakili keempat-empat makanan, dia kata indeks gubahan Indeks gubahan ni maksudnya I yang ada topi chef. Macam dia nak memasak kan, dia ada topi. So dia melibatkan ke semua jenis makanan. Okay, ke semua jenis bahan. Macam anggaplah awak nak buat makanan, kena ada resepi. Okay, kena ada resepi dan resepi tu banyak. Okay, so bila kita nak hasilkan satu makanan, contohnya nak hasilkan sebuah kek, sebiji kek, jadi kita perlukan bahan-bahan seperti telur, kita perlukan tepung, okay, kita perlukan perisa. Okay, jadi bahan-bahan tu kita compile jadi satu biji kek. Jadi kat situ awak kena tahu itu adalah gubahan ataupun output. Okay. So indeks gubahan ni dia bagi tau, dia bagi awak jawapan. Dia bagi ni ada sebab. Ada sebab kenapa dia bagi. Okay. So tahun dia awak kena kenal pasti indeks gubahan pada tahun apa. So kat sini dia cakap tahun 2019 based on 2017 ataupun berasaskan 2017. So masih lagi dalam konteks yang sama, masih lagi melibatkan jadual yang sama sebab tahun 2019. Okay. Cumanya dia bagi tau, dia bagi awak jawapan indeks harga tu. Dia bagi indeks harga dia, indeks harga pula. Dia bagi jawapan indeks gubahan 120. Dia bagi ni ada sebab. Sebabnya adalah dia minta awak cari pemberat. Jadi kita kena persoalkan macam mana dia boleh dapat jawapan tu. So kita ulangkan balik langkah untuk dapatkan indeks gubahan. Macam kita cari bukti detektif sikit. Kita siasat macam mana boleh dapat jawapan tu. So untuk siasat kita kena gunakan rumus indeks gubahan. Okay, kita kena gunakan rumus indeks gubahan. So indeks gubahan kita, rumus dia rumus yang kedua. Okay, ni rumus yang kedua. So untuk rumus ni, simbol-simbol ni mungkin awak pelik sikit lah, awak tak faham. Apa itu W, apa itu sigma, apa itu I, tak apa. Okay, just awak ingat dia adalah hasil tambah ataupun purata keseluruhan bagi semua makanan dan indeks. Dia purata semua indeks ni. So awak tambah bahagi dengan pemberat. Okay. So kita nak buat macam mana? Kita buat macam biasa. Kita ambil satu baris demi satu baris. Macam ni kan, kita ada 4 baris. So ambil satu demi satu. Macam ni awak ambil indeks harga darabkan dengan pemberat. Lepas tu tambah indeks harga darabkan dengan pemberat. Tambah indeks harga darab dengan pemberat. So benda ni akan berturutan. Dia akan bertambah lah. Setiap baris tu akan bertambah, dekat sini dia akan darab. Okay, disebabkan ada banyak sangat huruf, saya tak nak awak confuse. U tadi awak dah jumpa, U adalah 130, so saya ganti siap-siap lah. Kasi awak tak nampak keliru. Okay, so U ni adalah 130. Okay, sekarang kita gunakan konsep rumus yang betul iaitu indeks gubahan. So 115 darab dengan 4. Okay, so I 19 per 17 ni diberi adalah 120. So untuk jalan kerja dia adalah 115 darab dengan 4. Okay, ini adalah rumus untuk gubahan. Okay, 115 per, darab 4. Kemudian 130 darabkan dengan W. Okay. Kita akan tambahlah. Tambah dengan 130 darab dengan W. Walaupun ada huruf pelik, biarkan. Okay, sebab kita nak siasat. Bila kita nak siasat, biarkan ada huruf pelik. Okay. Kemudian kita sambungkan jalan kerja kita macam biasa. Dia jadi macam biasalah, macam awak buat basic punya soalan. Okay, so 114 darab dengan 2W darab tambah 1. Dia jadi macam panjang sikit.
114 darab dengan 2W tambah 1. So dia jadi macam ni 114. Okay, buka kurungan 2W tambah 1. Walaupun panjang biarkan, jangan pelik. Okay, jangan pelik. Dan akhir sekali 150 kali 1. Okay. Lepas tu awak akan perkan dengan semua pemberat. Perkan dengan semua pemberat. Okay, pemberat ni saya ubah warna biru lah. Supaya awak nampak apa itu pemberat. Pemberat ni yang dalam kurungan Saya ubahkan warna biru lah kasi awak nampak. Okay. So untuk ni, warna biru ni awak just tambahkan sahaja. Tak perlu pening-pening. Okay, tambahkan saja. 4 tambah W, tambah 2W tambah 1, tambah 1. Ingat ya, 2W tambah 1 ni adalah dalam kurungan. So kalau better awak buat dalam kurungan, kasih selamat lah. Tapi bagi saya kalau semua positif tak ada masalah pun. Okay. So dia ada 4 benda lah. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Okay. Tapi hasil jawapan dia mestilah sama dengan 120. Okay, hasil jawapan dia mestilah kena dengan siasatan tu. Mesti kena dengan siasatan tu. Okay. So, untuk ni, kita akan kirakan menggunakan konsep algebra dan awak kena kirakan nombor dulu. Untuk senang, awak kena kirakan nombor dulu. Kalau awak nak kira huruf dulu pun tak ada masalah. Tapi ikutlah macam saya lebih suka ikut nombor dululah. 115 kali 4 dapat berapa kan? Kira dulu guna kalkulator. Okay, so dapat 460. Oh ya, lupa. Kita lagi satu 115 kali 4 tambah dengan 150. Dia kena tambahkan terus. Okay, 115 kali 4 tambah dengan 150 kali 1. Maksudnya nombor dulu yang kita selesaikan. So dapat 610. Okay, 610. Okay, ikutlah kaedah macam mana awak nak buat. Okay, kemudian 130W darab je jadi rapat lah. Okay, kalau darab dia jadi rapat. Huruf dengan nombor kalau darab dia jadi rapat Okay, kemudian ni awak kembangkan 114 kali 2 W. 114 kali 2 dapat 228 228 W. Okay, 228 W dan akhir sekali 114 kali dengan 1. 114 kali dengan 1 dapat 114 Dan perkan dengan hasil tambah bawah semua ni. Amboi, nama. Okay. So, kita tengok kat sini. 4 tambah 1 tambah 1, 5. Okay, 5. W campur dengan 2W dapat 3W. Maksudnya, kurungan ni awak boleh buang lah sebab dia semua positif kan. So nampak lah 4 campur 1 campur 1 5, W campur 2 dapat 3W lah. Sama dengan 120. Lepas tu kecilkan lagi kalau boleh. Okay, kita selesaikan sikit. W boleh campur dengan W. Ni W boleh settle dengan W. Nombor biasa boleh settle dengan nombor biasa. Yang mana boleh selesaikan awak selesaikan. Gunakan kefahaman algebra awak. Terus 610 campur dengan 114. Dapat 724. Okay. 130 tambah 228 dapat 358. W jangan lupa W. Okay, perkan dengan 5 tambah 3W sama dengan 120. Okay, kita dah macam ringkaskan dia. Lepas tu awak cari nilai W. Okay, cari nilai W. Okay, bahagi pindah jadi darab. Okay, awak terus tukar jadi darab Okay, 120 darabkan dengan 5 tambah 3W Ni saya tulis satu-satu jalan kerja. Sebab awak nak menyalin, awak kena tahu detail Bila awak nak menyalin, awak kena tahu detail dia macam mana. Awak boleh ringkaskan jalan kerja ikut kesenangan awak. Cikgu.
Ya. Bukan 6 tambah 3W ke? 6 tambah 3W. Sekejap Oh ya. Masih baik. Sebab 4 tambah 1 tambah 1, 6. 5 pula. Okay. Nice. Okay. Typo. Kemudian yang ni kalau awak nampak ada kurungan pun awak boleh kembangkan lah. Okay, awak boleh kembangkan. So 120 darab 6. 720. Dan 120 darab dengan 3 dapat 360 Dan cari nilai W macam biasa. Jadi awak kena faham lah konsep pindah-pindah ni penting. Okay, W dengan W awak kena pindahkan. So yang mana lebih kecil awak rasa 358 lebih kecil kan? Okay, 360 tu lebih besar. So 358 ni yang kena pindah sebab dia lebih kecil. Okay, so ni lebih kecil, pindah. Okay, dia pindah ke kiri, ke kanan. Okay, manakala 720 ni lebih kecil daripada 724. So 720 ni akan pindah ke kiri. So dia kena mengalah. Siapa lebih kecil dia kena mengalah. Jadi ubahlah awak tulis 724 tolak 720 sama dengan 360W tolak 358. Kenapa dia jadi tolak? Sebab dia positif tukar jadi negatif. So jawapan dia akan jadi 4 sama dengan 2W dan W adalah 2. Sebab apa? Sebab 4 bahagi 2, 2 ni algebra biasa. Ni tak apalah awak confuse sangat kan. 4 per 2 sama dengan W, W sama dengan 2. Okay? Darab pindah jadi bahagi. Alright. So ini adalah jalan kerja dia. Awak boleh ringkaskan ikut suka hati awak. Okay, sebab ni terlalu panjang. Okay, salin dulu. Alright. So kalau tak sempat salin tu nanti jangan risau. Okay, kita sambung sikit. Sebab saya pun nak kejar masa juga. Kita ada 45 minit untuk satu sesi Okay, next. Sekejap, saya rasa saya dah ambil soalan tadi. Okay. Perbelanjaan bulanan makanan-makanan pada tahun 2017 jika perbelanjaan bulanan makanan-makanan ini pada tahun 2019 ialah RM1,800. Okay. Dia bagi harga, dia bagi tahun dan dia bagi itu je lah dia bagi. Dia minta awak cari kot. Dia minta awak cari ni cari perbelanjaan pada tahun 2017. Okay. So untuk ni. Okay, untuk ni kita ada dua rumus kan? Okay, first saya nak tanya awak. Kita perlu guna rumus yang pertama atau rumus yang kedua untuk soalan B2 ni. Okay, awak tuliskan kat ruangan komen. Rumus pertama atau rumus kedua?
Okey, rumus pertama. Alright. So, kita lihat lagi. Disebabkan cerita ni, dia tak cakap pun. Dia tak cakap pasal tepung, dia tak cakap pasal udang, dia tak cakap pasal buah-buahan, dia tak cakap pasal telur. Jadi, dia hanya sebutkan makanan-makanan. Okey, bulanan makanan-makanan. Jadi, kalau awak perasan, atas ni, dia cerita pasal 4 jenis makanan. Jadi, dia tak sebutkan makanan punya nama dia tak sebutkan jenis makanan tu, maksudnya ke semua ni. Maksudnya ke semua sekali. Jadi, bila kita katakan dia melibatkan ke semua bahan makanan tu, okay, kita gunakan indeks harga, yes, okay, tak ada masalah. Betul rumus indeks harga tu betul. Tapi perlu tak kita kaitkan dengan indeks gubahan? Tuliskan kat ruangan komen, perlu atau tidak perlu? Okey, perlu sebab apa? Sebab cerita dia adalah output. Maksudnya kesemua bahan tu adalah output. Bila dia compile, dia akan jadikan satu produk lah. So, bila kita nak kaitkan tu, kita buat pelan-pelan dulu. Kita buat indeks harga punya rumus dulu, okey? Kita buat dulu rumus dia. So, dia punya harga kat sini macam tadi lah. Dia punya apa panggil tata tanda tata tanda dia adalah 19/17. Sebab dia melibatkan 2 tahun sahaja. 2019, 2017. Cerita tadi 2019, asas 2017. Okey, so kita tengok, kita buat macam ni tahun harga 19 per dengan harga 17 darabkan dengan 100 samakan dengan kaitkan dengan indeks gubahan 1917 kaitkan. Bila dia cerita pasal output ni kena kaitkan. P19 maksudnya harga tahun 2019, P117 bermaksud harga pada tahun 2017 darab 100 samakan dengan indeks gubahan 19/17. Okey, so kita nak masukkan satu-satu. Diberi harga pada tahun 2019 adalah RM1,800. Jadi maksudnya 2017 tu tak tahu. Diberi diberi P19 adalah RM1800, P17 tak tahu dan I ataupun indeks gubahan 1917 adalah 120 ini adalah yang tadi soalan tu bagi. Ni indeks gubahan dia 120. Okay, so awak kena kaitkan dengan inilah apa yang ada dalam ni, maklumat dalam ni. So kita tuliskan jawapan sebagai B2. Okay, B2. Okay, tulis 1800 sebab P19. Okay, perkan dengan tak tahu X kan. Okay, kalau tak tahu awak just gantikan dengan X ataupun tulis P17, tak ada masalah. Okay, next awak darabkan dengan 100 sebab ni wajib. Darab 100. Okay, kemudian samakan dengan 120. 120 ni datang daripada indeks gubahan. Okay, dan cari nilai X. Yang ini awak kena kira lah X sama dengan saya satu-satu saya pelan-pelan sikit 1800 darab dengan 100. So dapat 180000. Okay, dapat 180000. Tak tahu tekan kalkulator. Okay, 1800 darab dengan 100. Kemudian per dengan X sama dengan 120. Ni saya ajar satu-satu lah. Kemudian awak tukarkan X dengan 120, tukar tempat sahaja sebab bahagi pindah jadi darab. So 180,000 per 120 adalah X. So X tu kita anggap sebagai P17 lah. Okay. Okay, so harga dia adalah RM berapa awak kira guna kalkulator. 180,000 bagi 120. Dapat 1,500. Jawapan yang paling ringkas. Tapi kalau awak jenis yang expert, saya tahu awak boleh terus tukarkan X dengan 120. Kalau awak jenis expert lah, tukarkan terus. Tukar tempat lah. Okay. Ini adalah contoh soalan yang berkait dengan indeks gubahan dan indeks harga dalam satu masa. Yang itu je. Yang penting awak kena kenal pasti tahun yang betul.
Kalau awak tak kenal pasti tahun yang betul, memang salah lah jawapan dia kan. Okay. Sebab tu saya cakap tajuk dia ni senang. Okay. So macam ni dalam matematik ataupun matematik tambahan, apabila kita diberikan jawapan daripada soalan, contohnya soalan tu bagi jawapan tiba-tiba. Macam tadi kan, kita dapat jawapan tiba-tiba. Ni tiba-tiba ni jawapan dapat. Tiba-tiba dapat. So kita kena siasat. Adakah dia tu halal ataupun haram? So kita kena siasat jalan kerja dia. Betul tak? Untuk dapatkan nilai-nilai yang tertentu. Contohnya nilai W tadi. So kena siasat. Macam tu lah matematik. Matematik ni kalau dia bagi awak jawapan, awak jangan terima dulu. Awak kena siasat dari mana dia datang. Itulah matematik. Okay? Okay, next. Kejap je, dah nak habis dah. Okay, last. Soalan C. Oh ya. Ni saya harap awak sempat salin sebab senang je. Okay, saya salin sekejap soalan ni. Okay, awak ni lah salin dulu lah sikit seminit. Tak sampai seminit lah, dalam 30 saat. Alright. Soalan C. Perbelanjaan makanan-makanan meningkat. Ni yang best ni, soalan famous. Perbelanjaan makanan-makanan meningkat sebanyak 35% dari tahun 2017 ke tahun 2020. Sekarang ni saya nak tanya awak. Tahun asas. Okey, tahun asas. Kita ada 3 tahun Kita ada tahun 2017, kita ada tahun 2019, kita ada tahun 2020. So tahun asas dia tahun apa? Teka. Tuliskan kat ruangan komen. Okey. Tahun asas dia memang 100%, yes. Itu indeks yang asas bagus. Dan tahun yang betul adalah tahun 2017. So, kalau awak dah kenal pasti asalan, awak dah kenal pasti asalan, dan dia cakap kat sini, dia meningkat sebanyak, dia meningkat sebanyak 35% dari asalan hingga tahun 2020. So, agak-agak berapakah peratusan ataupun berapakah indeks harga bagi 20/17? Berapakah indeks harga bagi 20/17? Bukan indeks harga, indeks gubahan. Minta maaf. Tapi cara dia sama je. Berapakah dia punya ni? Indeks. 135. Yes. 135. Bagus. Sebab kita mulakan dengan asalan. Kita mulakan daripada awal. Mulakan daripada start So ini bila start dia adalah 100. So kalau dia direct go kepada 2020, automatic akan jadi 100 campur 35 automatic. Sebab dia daripada asalan. Kalau dia bukan daripada asalan, contohnya dari tahun 2019, no. Kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat 100 tambah 35. Salah Salah. So ingat, awak kena kenal pasti siapa tahun asas. Okay. Right. So sekarang, kita dah kenal pasti dah indeks harga dia, indeks gubahan dia. Cara dia sama je, jangan risau. Indeks gubahan 2019 adalah 135. Minta maaf, 20/17. Dan daripada soalan tadi, soalan B, awak kumpulkan balik maklumat. Indeks 19 per berapa tadi? 17 indeks 19/17 adalah 120. Ini maklumat yang soalan bagi. Ini maklumat yang soalan bagi. Dan awak kena cari indeks gubahan pada tahun 2020 based on 2019. Okay? Awak kena cari indeks gubahan pada tahun 2020 based on 19 ataupun berasaskan 19.
Okay. Alright. Untuk kaedah ni, kita kena gunakan dua kaedah. Sama ada awak nak gunakan kaedah jadual ataupun awak nak gunakan kaedah pembezaan. Bila awak gunakan kaedah pembezaan, awak akan jadi lebih pro. Itu saya cakap awal-awal. Kalau awak gunakan kaedah pembezaan, awak akan jadi lebih pro. Okay, pro tu maksudnya expert lah. Jadi saya galakkan awak gunakan kaedah mana-mana pun asalkan betul. Yang penting betul lah. Okay. So kita tengok kat sini. Contoh kaedah jadual. Ni kaedah satu Kaedah 1. Kita ada 3 tahun, kita tulis 2017, 2019, 2020. Pelik kan saya sebut macam tu kan. Okay. So kita tulis macam ni lah dalam bentuk baris dan lajur. Ada melintang, ada menegak. Dan bentuk dia mestilah bentuk tic-tac-toe. Bermaksud asas dia adalah 100. Bingo kat sini. Okay, bingo secara melereng macam tu. Okay. Dan sekarang kita nak isikan bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua. Jadi bacaan pertama 2019 sebab di atas. Bacaan kedua 2017 sebab di bawah. Jadi 2019 per 2017 adalah 120. Okey. Kemudian 2020 based on 2017 ataupun 2020 berasaskan 2017 adalah 135. Ambil je balik daripada maklumat. So yang tinggal adalah 2020 per 2019. So 2020, 2019. So tuliskan X sebab kita tak tahu. Tuliskan X. Sekarang ni awak ambil 4 benda ni. Okay, ambil 4 benda ni sahaja dan kita buatkan bentuk seperti ungkapan. Okay. 120 per 100 sama dengan 135 per X. Cari nilai X. Tukarkan kat sini. Okey. Tukarkan. So X per 100 sama dengan 135 per 120. Awak just tukar tempat saja. Tukar silang tukar silang. Okey, tukar silang. Lepas tu awak tukar lagi. X sama dengan 135 per 120. Pindahkan bahagi jadi darab 100. So X adalah apa? Okey. Maksudnya awak just pindah-pindah saja. Yang ini kena pro lah, awak memang auto kena pro. So X ni tukar tempat dengan 120 sebab bahagi pindah jadi darab. Sebab dia akan darab dengan yang atas bukan darab dengan yang bawah. Dia akan darab dengan yang atas. Sebab tu saya cakap dia tukar dengan yang atas. Okay. So bila kita dah ada X per 100, bahagi pindah jadi darab. Dan darab tu pun sama, dia akan darabkan dengan yang atas. Contohnya 135 darab dengan 100. Okay. So awak kena tahu konsep pecahan ni. Okay, so kita kira 135 bahagi dengan 120 akan darabkan dengan 100 dan kita akan dapatkan jawapan 112.5. Siap lah? Settle. Settle 10 markah, full mark untuk satu soalan. Okay, kalau awak biasakan buat macam ni, insyaAllah masa tingkatan 5, kita akan dapat maintain markah kita dalam bahagian C. So tak perlu pening-pening lagi dah. Dah boleh terus move on, dah boleh terus fikir pasal bahagian B dengan bahagian A pula. Kalau bahagian C dah pegang, bahagian B dah pegang, dia akan efek kat kertas 1. Kertas 1 bahagian B pun boleh pegang. Sebab kertas 1 dengan kertas 2 bahagian B dia sama. Tak jauh beza. Cuma markah dia je yang beza. Markah kertas 1 bahagian B 8 markah untuk satu soalan. Kertas 2 10 markah. Tapi soalan dia lebih kurang sama je. Jadi sebab tu saya cakap, fokus ke kertas 2, efek pada kertas 1. Dan lepas tu awak boleh move on untuk buat topik-topik kecil pula. Contohnya macam tajuk fungsi dan sebagainya. Janjang ke, yang log-log semua tu kan. Itu orang kata topik-topik kecil lah. Okay, itu lepas tu awak dah boleh move on lah. So yang ni kita fokus dulu yang susah yang awak kata ni. Sebenarnya senang Alright, kaedah 2. Kaedah 2 pun senang. Okay, kaedah 2 ni adalah apabila kita nak kenal pasti tahun macam tadi, okay, kita ada ni lah, okay, kita ada ni 2020 per 2017 dengan 2019 per 2017. So untuk awak carikan I 20 per 19, senang sahaja, bermaksud tahun 2020 ni, okay, 2020 per 17 ni dengan 2019 per 17 ni mempunyai asas yang sama. Okay, mempunyai asas yang sama. Okay, sebab apa? Sebab masing-masing asas 17. Tengok
Masing-masing asas 17 mempunyai asas yang sama. So maksudnya dia adalah indeks gubahan bagi tahun 2020 dengan indeks gubahan bagi tahun 2019. Tak payah fikir pasal tahun 2017 lagi dah. Dia jadi macam ni lah, dia jadi simple. Jadi macam tak adalah kompleks sangat. Dia punya tata tanda dia lagi simple lah sebab asas yang sama. Sekarang kita nak cari 20 bahagi 19. Senang je, awak bahagikan je. 135 bahagi 120, lepas tu darabkan dengan 100 yang wajib. Ni nak cari indeks kan, wajib. So dapat jawapan yang sama lah, 125, 112.5. Dia jadi sama. Tengok awak bandingkan dengan yang atas. Awak bandingkan dengan yang atas, sama je jalan kerja dia. So bila ada asas yang sama, awak boleh terus buat. Okay, 2020 bahagi dengan 2019 maksudnya 135 bahagi dengan 120 dan wajib darab 100, memang wajib. Okay, sebab dia asas yang sama. Macam awak buat indeks harga punya rumus lah kan. Sebab kita nak cari indeks. Okay, kaedah 3 pun sama lebih kurang, tapi saya tak nak panjang-panjang, nanti kamu pening. Okay, ini bagi saya lebih suka sangat guna kaedah 2 sebab dia macam wow, lajunya buat. Macam itulah. Tentu saya cakap siapa yang buat kaedah 2 ni dia pro. Siapa yang buat kaedah 1 ni dia pun pro juga, cuma makan masa. Jadi mana-mana boleh. Yang penting betul. Okay. So itu saja. Tak nak lama-lama, tak nak lengah-lengah. Jadi awak salin dalam masa seminit. Okay. Bolehlah ni, tak payahlah seminit sangat pun. Sikit je ni, kalau awak conteh-conteh pun dah dapat dah kan. Alright. Kehadiran sesi 1. Okay, macam biasa awak isikan dan awak boleh jawab soalan yang diberikan lah. Okay, so hari ni tak berapa ramai sangat, tapi tak apa. Yang mana datang tu saya ucapkan tahniah. Teruskan belajar, teruskan usaha awak. Okay, itu saja. Jumpa lagi pada sesi yang kedua. Selamat malam, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.